Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin binti Rebi dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sarawak. Kali ini anda bersama dengan saya dalam program Seni Budaya Digital Gendang Melayu Sarawak. Tahukah anda, Gendang Melayu Sarawak merupakan salah satu kesenian tradisional di negeri Sarawak yang wujud sejak dahulu dan masih popular hingga ke hari ini. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Gendang Melayu Sarawak, jom bersama-sama dengan saya untuk bertemu dengan seorang pakar rujuk iaitu Encik Safian Murni. Jom. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Encik Safian Murni. Apa khabar Encik Safian? Alhamdulillah, sihat. Boleh saya tahu perkembangan Encik Safian sekarang? Ya, perkembangan sekarang masih aktif dalam Gendang Melayu Sarawak dan dalam proses untuk menerbitkan fakta tentang Gendang Melayu Sarawak. Encik Safian merupakan salah seorang daripada penggiat seni Gendang Melayu Sarawak ya. Encik Safian ada berapa maksud saya kawan ataupun kumpulan dalam Gendang Melayu Sarawak? Okey, dalam kumpulan wujud dalam Gendang Melayu Sarawak sejak tahun 92. Okey, kita ada sebuah kumpulan yang wujud 1992 yang bernama Seri Indra Budaya. Okey, sebab masa tu Gendang Melayu Sarawak ni dah makin merosot, jadi kita tubuhkan kumpulan untuk mengembang balik. Alhamdulillah, JKKN ketika itu dengan nama lain memberi respon untuk mengembangkan kembali, menghidupkan kembali Gendang Melayu Sarawak. Alhamdulillah. Baiklah, Encik Safian, boleh terangkan saya asal usul tentang kesenian Gendang Melayu Sarawak ini? Gendang Melayu Sarawak memang berasal daripada negeri Sarawak. Sebab saya dah buat kajian di seluruh Borneo, hingga ke Indonesia, Sumatera dan juga Jawa. Tidak ada yang sama dengan Gendang Melayu Sarawak. Jadi asal usulnya adalah daripada masyarakat Melayu di Sarawak. Okey. Dan sebelum Gendang Melayu ni dinamakan Gendang Melayu Sarawak, okey. Gendang ia disebut sebagai kesenian bergendang. Okey. Pada awalnya, sebelum kedatangan Islam, kesenian ini digunakan sebagai ritual untuk memuja, untuk memanggil semangat. Okey. Dan setelah kemasukan Islam, ritual perubatan ni ditukar supaya tidak hilang kesenian bangsa. Pada masa itulah masyarakat ketika itu menukarkan ritual perubatan ni kepada elemen hiburan. Okey, elemen hiburan sebagai menghibur masyarakat tanpa menukar konsepnya, tanpa menukar kaedahnya. Cuma yang ditukar adalah dari segi pemujaan, dari segi penggunaan pantun-pantun mentera, jampi, itu tidak digunakan. Digantikan kepada elemen pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kasih sayang. Okey. Dan Gendang Melayu Sarawak ini, sebelum nama Gendang Melayu Sarawak dinamakan sebagai kesenian bergendang. Sekitar tahun 80-an sehingga ke awal 90-an, ia cuba kita namakan dengan nama yang lebih lebih moden sikit, dinamakan sebagai Gendang Melayu Lama ataupun Gendang Melayu Baru. Oleh kerana ada pencanggahan nama tu, yang mana Gendang Melayu Lama, yang mana Gendang Melayu Baru, maka kita sebagai penggiat seni, kita berkumpul, kita mencari satu nama yang bersesuaian, iaitu Gendang Melayu Sarawak. Kekallah hingga sekarang ini. Selain daripada itu Encik Safian, ada tak adab, pantang larang ataupun peraturan dalam kesenian ini? Okey, kalau kita lihat daripada adab, kesenian Gendang Melayu Sarawak ni, kalau kita lihat dari segi adab, dia terlalu unik. Di mana adabnya ketika saya bercerita pasal Gendang Melayu Sarawak yang dah ada sekarang ni, bukan yang di zaman dahulu, yang di zaman perubatan tu, bukan. Dalam adab kesenian ini, lelaki dan perempuan tidak boleh bercampur gaul.
Tidak boleh melihat wajah. Lelaki tidak boleh melihat wajah perempuan. Itu adabnya. Yang kedua, kalau nak berjoget atau bertandak bagi lelaki, dia kena menepuk tangan terlebih dahulu. Itu adab dia. Okey, yang ketiga, adab dia selagi yang berjoget tu, orang yang berjoget tu belum membalas tepukan tangan, yang di luar tak boleh masuk untuk berjoget. Okey. Adab yang kedua, ketika menaiki tangga ke rumah persembahan diadakan bergendang ni, tidak boleh naik dan turun sesuka hati, kerana ada penjaga yang dinamakan sebagai palak tangga akan mengenakan hukuman sekiranya naik turun sesuka hati. Dan yang ketiga, yang seterusnya, adab ketika bertandak, okey, tidak boleh bertandak kalau anda tidak ada kemahiran bersilat. Tidak boleh bernopeng kalau anda tidak ada kemahiran bersilat. Dan tidak boleh berpantun, bermukun kalau tidak pandai berpantun. Itu adab dia. Dan adab bagi yang perempuan, tidak boleh menyingkap tabir. Okey. Dan perempuan juga tidak boleh menyerahkan, contohnya kalau kita di dalam proses tu, adab dia, perempuan tidak boleh sesuka hati bercakap, menegur lelaki yang berada di luar. Dan perempuan tidak boleh memberi sesuatu hadiah ataupun cenderahati kepada orang di luar, kerana itu akan mengakibatkan satu peraturan yang dinamakan tangkap basah. Okey, dari segi pantang larang, di dalam acara bergendang ni, perempuan tidak boleh berjoget. Memang pantang larang masyarakat Melayu Sarawak, perempuan tidak boleh berjoget. Dan lelaki tidak boleh memukul gendang induk ataupun gendang anak. Okey. Itu peraturan yang penting. Larangan yang penting yang ada di dalam kesenian ini. Okey, dari segi peraturan, okey, majlis ini, okey, ketika diadakan majlis bergendang ini, daripada awal malam selepas Isya sehingga subuh pagi, dia ada bahagian-bahagiannya. Okey, peraturannya ketika contoh rumah orang menikah, okey, rumah kenduri perkahwinan. Kalau diadakan sesi berlulut, acara berlulut dalam bahasa Sarawak, okey, dia acara itu sebenarnya acara nasihat. Okey, acara nasihat hanya perempuan saja yang boleh berada di dalam rumah untuk attend ataupun menghadiri majlis berlulut. Tidak boleh lelaki. Selepas majlis berlulut, diadakan satu majlis lagi untuk orang tua-tua, dinamakan majlis mencak. Okey, dan majlis tu orang yang muda hanya melihat. Ini orang tua-tua. Dan selepas itu, habis saja acara tu, akan ada acara menopeng. Itu untuk orang muda-muda, tak boleh orang tua yang menopeng. Peraturan-peraturannya. Okey, dan ketika habis menopeng, peraturan dalam menopeng, tidak boleh lelaki bermukun. Dia hanya berjoget. Selepas tu baru ada bermukun. Bermukun, yang masuk bertandak mesti bermukun. Tidak boleh hanya bertandak. Itulah peraturan, antara peraturan penting lah. Dan di samping itu banyak lagi peraturan lain lah. Jadi itulah tadi ada pantang larang dan juga peraturan dalam gendang Melayu Sarawak, ya. Baiklah, dalam gendang Melayu Sarawak ni, apa jenis-jenis alat muzik yang biasa digunakan dalam? Okey, kalau kita lihat, kita imbau dari permulaan dia, okey. Pada zaman dahulu, okey, sebelum Islam, okey, alat muzik yang digunakan di dalam gendang Melayu Sarawak, yang pertama gendang induk. Okey. Dan yang kedua gendang anak. Okey, kalau bahasa sekarang ni gendang ibu lah dan gendang anak. Okey. Yang kedua, selain pada gendang tu, dia kena ada gong. Okey. Selepas tu dia kena ada serunai. Itu adalah alat muzik, 3 jenis alat muzik utama ketika itu. Dan melalui peredaran zaman, okey, masa setelah kemasukan Islam, sebelum kemasukan Islam juga, dan semasa kemasukan Islam, diadaptasi alat muzik daripada Cina yang dinamakan konggahyan ataupun tehyan. Alat muziknya bertali.
Kita tinggalkan senunai, digantikan senunai dengan konggahian. Selepas itu, daripada konggahian diganti kepada gambus. Okay, peredaran masa dia. Selepas gambus diganti pula dengan biola. Okay, setelah kedatangan orang barat diganti dengan biola dan diganti dengan ramian dan juga akordion. Namun sekarang dalam persembahan gendang Melayu Sarawak pada masa sekarang kita lebih fokus kepada penggunaan biola. Kerana biola itu dapat melahirkan irama hati. Dan sebab gendang Melayu Sarawak ni dia lebih kepada irama luahan perasaan. Begitulah dari segi alat-alat muzik yang digunakan. Cukup menarik sekali ya kesenian gendang Melayu Sarawak ni. Okey, sekarang saya nak tanya tentang pengalaman Encik Safian sepanjang berkecimpung dalam bidang kesenian gendang Melayu Sarawak. Jadi boleh Encik Safian ceritakan kepada saya ataupun kongsikan kepada saya. Okey, dari segi pengalaman saya dalam gendang Melayu Sarawak ni dah lebih daripada 22 tahun lah dalam kesenian ni. Kalau diikut penglibatan saya di dalam gendang Melayu Sarawak ni, saya dari kecil. Sebab ibu saya adalah seorang seh gendang, bapa saya seorang pengesek biola. Dan keseluruhan keluarga saya tu memang orang seni dalam gendang Melayu Sarawak lah. Okey. Bila saya melibatkan diri, saya rasa kenapa saya melibatkan diri? Kerana saya rasa fakta tentang kesenian gendang Melayu Sarawak ni sering diada-adakan, direka-reka. Seakan-akan menghilangkan kesenian ni, keaslian kesenian ni. Kerana itu, maka saya pergi ke seluruh tempat-tempat yang dikatakan tersebut untuk mencari kebenaran. Dakwaan-dakwahan orang tertentu bahawa ini dari Brunei, ini daripada Singapura, ini daripada Melaka. Okay? Tak ada satu pun yang menyamai dengan gendang Melayu Sarawak. Jadi saya berpendapat harus kita dalam penglibatan kita ni, kita harus mencongkil balik, menunjukkan bahawa kesenian gendang Melayu Sarawak ni dengan identiti yang unik, keasliannya harus kita kembangkan masa ni. Okey, pengalaman lain dari segi bertanding kita, okey. Dan saya paling berterima kasih lah dengan dulu disebut sebagai pejabat kebudayaan, kesenian dan pelancongan sebelum bertukar kepada JKKN sekarang ni. Mereka lah yang kata orang memberi dorongan kepada saya, satu. Yang kedua, memberi sokongan macam mana kita nak adakan ni untuk berinformasi tentang kesenian gendang ni diadakan di waterfront. Okey, gendang bermaklumat. Okey, kita terang maklumat dia supaya orang faham, supaya hilang kekeliruan bagaimana gendang Melayu Sarawak ni. Dan juga saya dah lebih daripada 22 tahun saya buat kajian lah tentang kesenian ni. Alhamdulillah saya kumpulkan faktanya. InsyaAllah kalau saya dah rasa lengkap faktanya, InsyaAllah akan diterbitkan buku berkenaan gendang Melayu Sarawak. InsyaAllah, Alhamdulillah, besar, cukup luas pengalaman Encik Safian dalam gendang Melayu Sarawak ini. Seterusnya, apakah kesenian yang ada dalam gendang Melayu Sarawak ini, Encik Safian? Kesenian utama yang ada dalam kesenian gendang Melayu Sarawak ni, kita boleh bahagikan pada 3 bahagian, iaitu yang pertama kesenian gendang. Okey, mengiramakan gendang. Okey, kita lihat di dalam gendang Melayu Sarawak, dia tidak sama dengan pukulan joget. Kerana pukulan gendang dalam gendang Melayu Sarawak ini, okey, dibahagi kepada 4 jenis pukulan. Okey, yang pertama pukulan induk, yang kedua pukulan anak, yang ketiga pukulan ningkah, yang keempat pukulan ngipang. Okey, dari segi pukulan ini berbeza dengan teknik pukulan lagu joget. Kerana pukulan gendang dirancakkan sedikit, dicepatkan sedikit pukulan tersebut. Okey, sehingga pukulannya seakan-akan bunyi pukulan joget. Okey, dan dalam pukulan gendang tersebut, okey, pemukul gendang kena ada 4 orang dalam mengada kesenian tersebut. Di sini kita lihat kesenian yang wujud di mana pengolahan rentak daripada rentak yang perlahan kepada sederhana cepat kepada rentak cepat.
di situlah istilah seh gendang itu muncul. Karena pemukul gendang, semua orang boleh pukul gendang, tapi nak mengadaptasikan 4 pukulan dalam sekali bergendang adalah amat sukar. Okey, yang kedua dari segi lagu dan nyanyian. Okey. Lagu dan nyanyian memang berasal daripada lagu lama dahulu, di mana rentak dia tu terlalu perlahan. Contohnya lah saya bagi di sini lagu menunggah. Contoh dia lagu menunggah, dia menggunakan perkataan rentaknya pak 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 pung pak 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 pung. Bila dipercepatkan rentaknya, maka dia masih menggunakan teknik pukulan yang sama, pak 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 pung pak 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 pung pak 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 pung pak 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 pung pak 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 pung. Sama konsep pukulan, teknik pukulan sama, tapi cuma perlahan dengan cepat. Maka wujudlah lagu Sayanglah Sarawak. Itu dari segi lagunya. Dan lagu di dalam gendang Melayu Sarawak ini dia terbahagi kepada 3. Satu berbentuk rancak, kedua berbentuk separa rancak, dan yang ketiga berbentuk mendayu. Mendayu artinya dia perlahan tak juga, sederhana rancak tak juga, tapi mendayu, dia menyentuh perasaan. Contoh lagu Cinta Berahi, lagu Endong Anak, lagu Samsudin, macam tu. Dan lagu ni tidak pernah mengadaptasi mana-mana lagu kesenian Melayu yang lain. Dia mengadaptasi daripada lagu ketika zaman dahulu. Acara ni merupakan ritual perubatan. Di situlah asal muasal kepada lagu Melayu Sarawak. Dan untuk menamakan lagu, orang Sarawak dia tidak menamakan dengan nama binatang. Dia menamakan lagu tersebut dengan tingkah perasaan seseorang, dengan bunga-bunga persekitaran, gunung ke, keadaan masa, contoh dini hari, menyubuh. Nama seseorang Samsudin diguna pakai, tidak pernah menggunakan nama sebagai seperti anak tiung lah, ataupun nama-nama binatang. Sebab dalam masyarakat Melayu, nama-nama binatang tu hanya boleh digunakan pada sesuatu kesenian yang berbentuk perbuatan. Contohnya tandak. Tandak gendang Melayu Sarawak diadaptasi daripada gerak silat yang dinamakan sika. Sika dalam masyarakat Melayu Sarawak, saya sebutlah masyarakat Melayu kan. Kita lihat dari sini masyarakat Melayu Sarawak ni. Saya terang sedikit. Masyarakat Melayu Sarawak, nama asal dia adalah Malaut. Malaut, salah satu ras Melayu Nusantara, Malaut. Dalam Melaut dia menggunakan seni bela diri dan makan sika. Maka dalam gerak tandak yang dilakukan adalah diadaptasi daripada gerak silat ataupun gerak sika. Dan nama untuk tandak tersebut digunakan dengan nama binatang dan perbuatan manusia, tidak ada nama bunga. Apa sebab menggunakan nama binatang? Kerana masyarakat Melayu Sarawak ingin mendidik dan mengajar masyarakat bahawa biar kita menari dengan resam binatang. Contohnya perlakuan binatang, helang menyambar, jengkik menaul, jengkik tiung, pencak dogan, contohnya. Itu nama-nama binatang. Untuk mengajar kepada masyarakat, biar menari seperti binatang, tapi jangan berakhlak seperti binatang. Itu konsep yang digunakan oleh orang dahulu, masyarakat Melayu Sarawak, untuk menamakan jenis tandak. Dan untuk pengetahuan saudari, gendang Melayu Sarawak merupakan salah satu bidang pendidikan untuk masyarakat. Dia mendidik masyarakat. Maka di dalam acara yang diadakan, dia akan mendidik masyarakat tentang sopan santun, tata susila, peradaban, akhlak, adab, adat, semua diajar di dalam gendang Melayu Sarawak. Begitulah 3 elemen yang saya katakan tadi. Jadi dia ada 3 elemen yang terkandung dalam gendang Melayu Sarawak itu. Dan saya nak tambah sedikit,
dari segi tanda tadi yang saya lupa fakta dia. Okey. Dalam tanda dia ada 5 jenis tanda. Okey. Yang pertama tandanya dinamakan meraga. Okey. Contoh dia meraga ni, ketika dia nak masuk, dia kena meraga diri dia kepada si perempuan yang berada di dalam tabir sih gendang tu. Dia kena meraga diri dia. Sebab dalam meraga ni akan menunjukkan secara spontan bagaimana perilaku seorang lelaki itu. Maka itu dinamakan meraga. Setelah meraga, ada tanda yang kedua dinamakan tanda ulah. Yang ulah ni yang mengikut ulah kan perangai binatang, itu tanda ulah. Yang ketiga dinamakan tanda rewan. Rewan. Okey. Rewan ni bentuk dia, kalau kita lihat sekarang, kita namakan dia sebagai tanda ataupun konsep tempur. Menjadikan partner kita tu yang sama menari dengan kita tu salah tingkah. Okey, ataupun sumbang dalam menari. Itu rewan. Dan yang ketiga dinamakan lewang. Keempat dinamakan lewang. Lewang tu yang kita sering dengar sauk-sauk. Mengendang, menetik, itu lewang. Dan yang kelima mencak. Ataupun dikenali dengan nama timang labu, ataupun dikenali dengan nama tandak botol, ataupun dikenali sekarang ni sebagai tandak sasi. Itulah berkenaan dengan gendang Melayu Sarawak. Sangat-sangat unik. Itulah tadi ada beberapa elemen-elemen yang terkandung dalam gendang Melayu Sarawak. Kita beralih pula kepada soalan yang terakhir, Encik Sofian ya. Bilakah gendang Melayu Sarawak ini selalu dipersembahkan? Okey, gendang Melayu Sarawak ini selalu dipersembahkan di acara-acara kenduri, contohnya kenduri kahwin, kenduri anak berkhatan, okey, kenduri rumah baru, membina rumah baru, lepas pesta menuai padi, okey, ataupun lepas musim tengkujuh ketika orang yang nak turun balik ke laut. Okey. Gendang Melayu ni dia akan diadakan mengikut konsep kendurinya. Kalau kenduri perkahwinan dia kena ada belulut. Okey, acara belulut. Kalau berkhatan kena ada acara belulut juga. Menasihat, acara menasihat kepada yang dah yang berkhatan tu, dinasihatkan macam mana jadi seorang pria ataupun pemuda yang matang. Kalau belulut kenduri kahwin, perempuan yang nak jadi isteri itu akan dinasihatkan dengan lagu-lagu ni, dengan pantun-pantun yang ada di dalam gendang Melayu Sarawak. Okey. Kalau acara rumah, okey, mendirikan rumah baru, dia tidak ada acara belulut, tetapi ada acara mencak. Kegunaan mencak tu adalah untuk melihat kestabilan rumah tu yang dibuat. Adakah dia bergoyang ke, ataupun dia dasar dia belum tiang dia belum masuk lebih dalam ke macam mana. Itu digunakan acara mencak. Lepas tu baru ada bernoping, baru ada bermukun. Okey. Dan yang seterusnya, proses persembahan tersebut, okey, kena ada tempat. Okey, tempat yang bersesuaian. Mesti ada tabir, penghadang, okey, atas dan bawah. Yang ruangnya dulu, zaman dulu hanya sebesar gini. Okey, ada sekarang boleh besarlah sebagai persembahan. Okey. Kena ada palak tabir 2 orang lelaki, kena ada mak gendang, seorang perempuan tua, itu mak gendang, sih gendang lain, mak gendang lain. Okey, jangan disamarata. Mak gendang tu yang kontrol ataupun yang mengawal perempuan yang ada di dalam tabir. Mesti ada palak tangga yang menjaga laluan tu tangga, dan yang keempat mesti ada tukang diat. Diat di sini dalam bahasa Sarawak, kalau kita lihat, diat itu adalah melihat. Sebenarnya diat itu adalah hukum, tukang hukum. Begitulah lokasi dia. Dan dalam tempoh masa, kalau kita lihat persembahan ni diadakan, kalau di rumah kenduri-kenduri yang saya sebutkan tadi, dia diadakan selepas Isya sehingga subuh pagi. Itu tempoh masanya. Diadakan kesenian ini. Sebab kesenian ini dia ada 5 elemen. Pertama, yang dinama tadi lagu menunggah ataupun lagu ngaik. Yang kedua, dia ada lagu ngendong. Yang ketiga, dia ada lagu mencak.
Lepas mencak, dia ada acara menopeng. Lepas menopeng, dia ada acara bermukun. Maka tempoh masa tu jadi lama. Kalau yang salah faham kita sekarang ni kata, orang bergendang ni daripada pukul 8 sampai pagi dengan lagu yang cepat tu. Tak ada orang yang mampu. Secara logik ni tak ada yang mampu. Oleh kerana ada pembahagian-pembahagian persembahan. Okey, yang pertama dia kena berlulut, lagu air ataupun lagu ngendong anak. Lepas tu ada lagu mencak. Lepas tu ada lagu menopeng. Lepas tu ada lagu bermukun. Okey, tempoh masa dia selalunya bermenopeng bermula daripada tengah malam. Dan bermukun dimulakan sekitar pukul 2.30 ke pukul 3 pagi. Kerana masa tu dia perlu irama yang rancak supaya tidak mengantuk. Okey, yang mula-mula tu memang orang tua-tua lah yang membuat persembahan. Orang tua-tua perempuan, orang tua-tua lelaki-lelaki yang membuat persembahan. Itulah tempoh masa dia, macam mana dia, lokasi dia, tempat dia diadakan. Oh, jadi itulah tadi sedikit sebanyak informasi yang saya dapat daripada Encik Safian Moni.
begitulah tadi sedikit sebanyak informasi mengenai Gendang Melayu Sarawak. Jadi sebelum saya mengakhiri program Seni Budaya Digital, apakah harapan Encik Safian untuk kesenian ini pada masa akan datang? Harapan saya untuk kesenian ini agar kesenian bangsa Melayu Sarawak ini terus lestari dan berkembang dan menjadi satu popular di kalangan remaja-remaja kita. Dan satu lagi saranan saya lah kepada para penggemar, penggiat dan pengamal kesenian Gendang Melayu Sarawak ini, biarlah mereka lebih berinformasi yang tepat. Okey, agar kesenian ini kekal keunikannya sampai bila-bila. Anak ketam, anak gerama, mari main tepi kuala. Gendang Melayu budaya lama, biarlah kekal sepanjang masa. Maka berakhirlah program Seni Budaya Digital Gendang Melayu Sarawak. Terima kasih Encik Safian. Sama-sama. Ikan telah berdari puluh